Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan juga kita jangan lupa sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada kali ini saya ingin membicarakan secara ringkas dalam masa yang singkat akan suatu topik yang agak penting, ya. Iaitu saya ingin membicarakan tentang kebenaran dan kebatilan. Dan saya kaitkan dengan sesuatu yang saya katakan sebagai khayalan. Baik. Apakah kebenaran? Tidak syak lagi kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada yang datang dari Allah Taala, daripada segi akidah, ibadah dan akhlak, ia bukanlah kebenaran. Bukan. Kerana apa? Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Itu kebenaran. Maknanya kebenaran itu datang dari Tuhan. Jadi kita jangan ragu bahawa kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Apakah yang dikatakan datang dari Tuhan itu? Baik. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, ya, dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya inilah kitab. Inilah kitab. Ini Al-Quran. Ya, yang tiada keraguan, ya, dari Tuhanmu. Yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Maka yang dikatakan kebenaran itu adalah Al-Quran. Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa kebenaran itu daripadanya, dan itulah Al-Quran. Al-Quran inilah asas atau penentu kebenaran. Baik. Lawan kebenaran adalah kebatilan. Ya. Kerana sesuatu itu mesti ada lawan dia, pro dan kontra. Kebenaran lawannya kebatilan, buruk lawannya jahat, ya, buruk lawannya baik, taat lawannya ingkar. Ya. Baik. Kita tengok lagi apa Allah Ta'ala kata, ya, tentang kaitan antara kebenaran dan kebatilan. Baik. Dalam surah Ibrahim ayat ke-27, Allah Ta'ala telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitul ladzina amanu biqauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, maksudnya apa? Allah Ta'ala menetapkan orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Ya, perkataan yang tetap atas agama. Ya, atas tauhid. Ya, perkataan yang tetap atas tauhid. Waktu hidup di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang aniaya. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah membuat apa-apa yang dikenakinya. Orang-orang yang zalim ini orang yang sesat. Ya, Allah Ta'ala akan membiarkan mereka sesat. Kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka menyanggah tauhid.
Maka dengan ayat ini kita faham kebenaran itu datang dari Tuhan, iaitu Al-Quran. Maka selain daripada itu adalah batil. Ya, batil atau sesat. Maka daripada ini kita boleh faham, ya, sesuatu yang bukan dari Allah, yang kita kata itu dari Allah, itu dinamakan kebatilan. Dan kita menghayalkan kebatilan itu sebagai kebenaran. Ini kita faham baik-baik. Ya. Maka apabila kita mahu berkatakan sesuatu, kita berkata tapi bercanggah dengan Quran dan juga hadis Nabi SAW, itu adalah satu khayalan pada fikiran kita. Contoh, tentang tauhid, Allah Ta'ala telah menyatakan dengan jelas dalam firman-Nya, ya, tentang dirinya. Dia wujud, khidam, baqa dan seterusnya, dan dia bersalahan dengan segala sesuatu. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitab ini, telah dijabarkan oleh qaul muqtabar, ya, oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, tentang bagaimana kita nak mengenal Allah. Allah Ta'ala telah berkatakan di sini. Tetapi salahnya kita, silapnya kita ialah kita memikirkan tentang Allah Ta'ala itu sehingga bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan sendiri tentang dirinya dalam Al-Quran. Kemudian kita mengatakan apa yang kita faham itu adalah kebenaran. Ini yang dinamakan khayal. Artinya, apa yang kita fikir, apa yang kita faham bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sendiri katakan di dalam Al-Quran. Inilah yang saya sebutkan, selalu saya sebutkan dalam mana-mana grup WhatsApp, itu adalah khayalan. Ya. Apabila kita mengatakan Allah Ta'ala itu bersalahan dengan segala sesuatu yang baru, apabila Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala itu bersalahan dengan sesuatu yang baru, ya, kita pula mengatakan Allah Ta'ala itu wujudnya atas wujud makhluk. Bercanggah pendapat kita dengan apa yang Allah Ta'ala tegaskan. Ini yang dinamakan khayal. Khayal ini adalah satu kebatilan, iaitu tidak menepati apa yang sebenar yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu sendiri di dalam firman-Nya. Kerana ramai orang yang menyangka apabila ia telah mendapat sesuatu ilham yang didakwanya ilham, ya, dalam fikirannya, tiba-tiba apabila diperiksa, dicek, bercanggah dengan Quran dan hadis. Ini yang dinamakan khayalan. Khayalan ini terbit daripada hasutan iblis laknatullah alaih. Ini yang perlu kita faham. Ya, jadi semoga dengan penjelasan ringkas ini dapat kita menjadikan sebagai satu batas ataupun panduan untuk membezakan antara kebenaran dan kebatilan, antara makrifat, ya, makrifatullah yang hakiki dengan khayalan. Sekianlah dulu, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.